Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya pada pihak penganjur Sekolah Rendah Islam Al-Irfan, pihak Gafur, Jemaah Pembangunan Islam Sutera sekalian yang telah bersusah payah pada malam ini, PDRM, Uni Amal, Rela, Bikers Johor, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan dan kurnianya kita dapat berkumpul di dataran Sutera Hijau pada malam ini dalam satu sesi ceramah agama. Mudah-mudahan Allah tulis apa yang kita kerjakan ini sebagai suatu amal soleh dalam buku catatan amalan kita, yang kita akan lihat dan baca buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti. Kita lihat tadi, saya sempat dengan dua orang kanak-kanak. Yang seorang baca khutbah, yang seorang lagi bercerita dengan cerita-cerita Islam. Walaupun budak-budak, tapi mereka lah pelapis bagi kita orang tua. Malam ini pun dalam ceramah saya rasa ingin nak ambil satu kisah tentang budak, yang mana cerita ni diceritakan oleh Bahlul. Orang kampung kalau dia dengar Bahlul, dia suka. Bahlul ni kalau orang Arab dia kenal dalam buku-buku cerita. Dia seorang pencerita kerana dia banyak berjalan. Tapi kita orang Melayu kalau Bahlul ni lain. Jadi Bahlul dia kata, suatu hari aku berada di suatu batang jalan di lorong-lorong bandar Basrah di Iraq. Lalu aku nampak beberapa orang kanak-kanak sedang bermain-main dengan permainan masing-masing lah. Memang budak-budak. Tiba-tiba aku nampak di tepi jalan seorang kanak-kanak yang mukanya sedih, menangis, dan tidak ada bermain sama-sama, dan di tangan dia tak ada mainan. Lalu Bahlul kata, aku pergi dekat budak tu. Aku kata, ai gulam, ai bunai, wahai budak, wahai kanak-kanak, ma yubkika, apa yang membuatkan kamu menangis? Ashtara lakal juz tal'abu bihi ma'as sibyan, nanti aku beli kamu satu permainan yang mu boleh menyertai bermain sama-sama dengan budak-budak ramai-ramai ni. Aku tahulah mesti mu nangis, tak ada pitih nak beli mainan. Maka budak tu berkata kepada aku sambil melihat dengan kedua matanya. Budak tu kata, ya qalilal aqli, hei yang kurang akal. Bahlul kena. Budak tu selamba jawab, ma lil la'bi khuliqna, bukan untuk bermain-main kita dicipta oleh Allah. Maka Bahlul tanya balik, ai bunaya, limaza khuliqna, dan untuk apa kita dicipta oleh Allah? Jawab budak tu, lil ilmi wal ibadah, untuk mencari ilmu dan beribadah. Maka Bahlul tanya balik,
Ai bunayya, min aina lakazalik, daripada mana mu ambil ni? Kita dicipta untuk mengaji ilmu, dengan beribadat mu ambil mana? Mu baca mana? Facebook. Budak ni jawab, min qaulillahi subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Budak ni baca satu ayat daripada surah Mukminun, ayat 115 kalau tak silap. Artinya, apakah kamu semua manusia menyangka aku, yakni Allah, cipta kamu untuk bermain-main saja, sedangkan kamu pasti akan kembali untuk dihitung di hadapan aku nanti? Lalu terpegung Bahlul dengan budak kecil ini. Panjang lagi cerita, kita nak cerita hak pendek je. Budak ini bila dia tanya orang cerita ni adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dia. Jadi bila dia tengok budak ni nangis tepi tu sedih je, sedangkan depan dia ramai budak-budak duduk main, dia ingat budak-budak ni sedih tak boleh main lah. Dia tanya dah, tak apalah, tak usah menangis lah, aku belilah mainan mu nak gasing ke, mu nak benda wah bulang ke, nak PlayStation. Tu aku tambah lah. Budak ni jawab selamba sambil mata dia melihat. Dia kata, dia budak kecil, dia tengok ke orang tua, dia kata, ya qalilal aqli. Kalau terjemahnya, wahai yang sedikit akal. Kalau bahasa Terengganu sedap kan, bodoh. Mu ingat kita dicipta untuk bermain-main? Budak kecil bagi tahu tazkirah kepada orang dewasa. Nampak? Lepas tu tadi budak baca khutbah, lacak molek. Kita suruh baca khutbah, keluar air kecing. Faham tak? Bagi tokak, ular-ular dia kata. Dia terkejut, dia takut. Padahal tak pandai baca khutbah. Jadi budak ni jawab, kita dicipta untuk ibadat. Tapi depan tu dia kata lil ilmi, kerana mencari ilmu dan beribadat. Ambil mana ibadat? Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka memperhambakan diri kepada aku. Maknanya kita sekarang kena sedar Allah cipta kita sebagai kaki tangan kerajaan Allah. Neng saya kerja dengan kerajaan negeri dah. Tak kira lah hak tu hak bagian cari makan. Hak ni hak bagian keselamatan kita di akhirat. Bukan kita kerja dengan kerajaan negeri, tapi kita kerja dengan kerajaan Allah. Hak bagian kerja dengan kerajaan negeri tu hasanah di dunia. Tak payah minta duit dengan orang, tak merepak, tak mencuri, kerja alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita ada dua jawatan, satu penjawat jawatan dengan kerajaan dunia ni. Jawatan yang kedua yang kita lupa, kita sebenarnya kaki tangan kerajaan Allah. Maka kita kerja dengan kerajaan negeri siapa umur berapa? Dulu khamsun wa khamsun, 55. Lepas dengar khabar naik 60 dah. Nak baru pecing. 60 dah, pecing dah. Alhamdulillah, cari rezeki yang halal 30 tahun kerja. Nak boleh buat rumah, boleh buat apa, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita ini adalah kaki tangan kerajaan Allah juga dalam masa yang sama. Sampai bila pecing? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menjadi pengabdi ataupun beribadah kepada Allah. Bekerjalah dengan perintah-perintah Allah sampai masuk di dalam kubur. Last kali pencing kerja dengan Tuhan,
mati. Masalahnya sebahagian daripada kita masa kerja tak dang nak cari ilmu, tak dang nak beribadah. Tunggu bila? Tunggu pecing. Bila mak nak pergi sejik ni, ada sama ni ustaz mari. Tengoklah kalau panjang umur 2016 ambo. Mana 2016 baru nak pergi belajar agama. Ni tak dang cik ding ni kita kerja lagi. Dah 2016 benda hal pula. 2016 kita pecing lah. Oh, tunggu pecing baru nak pergi belajar agama. 2015 mati balik awal. Boh dalam kotak, tanam dalam kubur. Balik awal. Tengok budak ni jawab. Allah kata Allah cipta kita untuk ibadah, supaya kita beribadah. Kunci bagi ibadah ialah ilmu. Batu budak ni jawab lil ilmi wal ibadah, kerana tanpa ilmu ibadah tidak jadi. Sebab tu Nabi suruh kita cari ilmu. Alhamdulillah sekarang banyaknya orang yang menyampaikan ilmu. Cuma kita lah, kenapa kita jahil lagi? Sanilah cakna ataupun kecenderangan hati, ataupun mana kesedaran bahawasanya ilmu agama tu penting, tak ada dalam diri. Kereta JEG 9810, tolong alis sedikit. Jangan banyak, alis sikit. JEG 9810. Berkata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan ibadat tanpa belajar, maka ibadat ni ditolak, lagi tidak diterima. Na'udzubillah. Lengah saja kita. Contohnya seorang laki-laki di zaman Nabi, zaman yang paling berkat, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tandingan zaman tu. Laki-laki ni hidup zaman Nabi, lalu dia bersemayang di dalam Masjid Nabawi. Nabi tengok dia semayang. Habis semayang, dia pun mari kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun, kerjakan semula solat. Kamu belum lagi mengerjakan solat. Padahal laki-laki ini sudah bersolat 2 rakaat. Dia pun solat semula, pasal Nabi kata belum solat. 3 kali habis mengerjakan solat pun Nabi tetap berkata, fa innaka lam tusalli. Kamu sebenarnya, walaupun kamu sangka kamu sedang solat, tapi aku tengok kamu tidak mengerjakan solat dengan betul, maka kamu dikira tidak mengerjakan semayang. Rupa-rupa laki-laki ini tidak mengerjakan tamak ninah di dalam rokok. Tidak ada tamak ninah di dalam sujud. Bandingkanlah dengan zaman kita. Tu zaman Rasulullah, zaman barakah, zaman penuh rahmat. Masih ada lagi orang yang solat tak betul. Bayang zaman kita. Ada hak jenis takbir tak bunyi ada. Takbir takbir benda gitu. Kana Nabi sallam iza qama ila salah qala Allahu akbar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi ni bila dia nak salat, dia berdiri lalu dia berkata Allahu akbar. Wa rafa'a yadai hazwa mankibai atau kama qala. Lalu Nabi masa tu dia angkat tangan berbertolang dengan bahu. Nabi sebut Allahu akbar. Dalam hadis lain Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti aku semayang. Kalau Nabi kata Allahu akbar, tiba-tiba kita sah semayang. Doa itu macam tazing. Hak pakai silencer dia tak bunyi terus. Mazhab Syafi'i pun tak, Maliki pun tak, Hanafi pun tak, Hambali pun tak. Ayo ping pun tak gitu.
hak solat dah, hak minum arak Allahu Rabbi. Hak solat dah tu. Nah, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ditolak, reject syok. Hang. Dah. Tu hak solat. Hang, reject lagi pasal apa? Pasal saat ni nak budak ni jawab lil ilmi wal ibadah. Jangan tiru. Main tiru ni untuk budak-budak. Mak dia kata, "Dek pergi lah sejik kalau orang azan. Kalau orang main jemaah pergi sejik. Tinggal dulu main dulu. Tengok kalau Tok Imam takbir, mu takbir lah. Tok Imam rokok, mu rokok lah. Tok Imam salam, mu salam lah. Tak apa, kanak-kanak. Faham? Tarbiyah budak-budak. Tak apa, copyright control. Tiru ke? Pasal dia kanak-kanak. Kita tua nak apa? Tak belajar juga pakai tiru orang. Dia pergi masjid. Ya. Tanya orang kuliah dia tak mari. Dia pergi masjid, dia tengok orang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu tunduk. Assalamualaikum. Oh, tunduk. Dia pun tiru 20 tahun dia tiru, dia tunduk juga. Gini tunduk. Mu buka kitab hadis, buka kitab fiqh, ada tak suruh hangguk gitu? Tak ada. Yilek wang apa? Nasru sabdunallah. Tak ada. Dah pasal apa dia pergi hangguk? Pasal dia tengok satu hari 20 tahun dulu orang tu hangguk. Dia niru, dia tak ada kitab, tak ada guru, tak ada ustaz. Meniru sahaja. Faham? Hangguk benda, hangguk ni tak ada. Yang kena hangguk tahun 41 sampai 45. Masa tu kalau jumpa Jepun, kalau dah hangguk dia tapau. Orang tak suruh hangguk, Nabi tak hangguk. Nabi hanya berpaling Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga pipi putih Nabi dilihat oleh orang belakang. Yang pergi hangguk siapa suruh? Ni yang kata kena belajar. Jangan tiru budak kecil, tiru tak apa, dia budak-budak. Kita berubang bulu tiup. Tiru benda belanja lah, beli kitab pergi ngaji tu. Main tiru gitu tu orang jahil. Hak tukang bang dah 18 tahun tiru juga. Nabi kata bila nak azan, masukkan jari telunjuk dalam lubang telinga dua belah. Bila kamu azan, maka suara kamu kuat. Sebab telinga kita bila kita tutup, kita akan bercakap kuat. Faham? Tengok budak-budak pakai ni headphone. Kau pakai headphone. Kita kalau ditanya dia, awak mari daripada mana? Johor. Dah mana cakap kuat itu? Memang dia pakai headphone. Memang cakap kuat. Faham? Sebab tu Nabi lama dah. Nabi suruh masuk jari. Kalau tak masuk jari, dia tekan tak keluar banyak. Allah. Kalau masuk jari Allah, dia akan jadi tinggi. Tapi Tok Bilal ni dia tak masuk jari, dia pegang telinga. Sedangkan dalam kitab hadis terang-terang khabar, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dia sebut Bahrul Mazi terang-terang dah. Tak usah kita Arab, kita Jawi. Ada sebut dah. Dalam kitab Syarah Bukhari pun ada sebut Nabi masuk jari ni, suruh masuk dalam lubang telinga. Tak, injuk gini. Hayya ala solat. 18 tahun azan, telinga dia jadi panjang ni. Pasal apa? Pasal bila ilmi, dengan ketiadaan ilmu. Itu contoh. Faham tak? Makna kalau bila tak ada ilmu, faham tak? Salah perbuatan. Apa tahu lagi marpik. Makna lepas tu kena mengaji, kena belajar. Hasanah pi dunia, belajar sekolah 7 tahun masuk sekolah rendah, 13 tahun sekolah menengah, lulus SPM Cermelang, okey, college pun diploma dah, degree, tahniah kerana dia cerdik. Tapi bermula dengan 7 tahun juga belajar agama. Nampak? InsyaAllah mu habis degree,
mu sudah alim dalam ilmu agama. Pasal mustaq sama-sama. Start dunia, ilmu sekolah, hasanah pi dunia. Start pula ilmu agama, 7 tahun juga, hasanah fil akhirah. Betul tak? Dah kita hak dunia ni. Dah bila nak ngaji agama? Nanti pecing dia bila? Umur berapa? 60. Baru nak pergi belajar pada ain. Dulu dah boleh sibuk. Dulu makan gaji Tok Imam kita sibuk. Dah ni 61 lah. Dan dia mari kat masjid belajar pada ain dah. Baru nak pergi umur 61 belajar pada ain. Balik kawan dia tanya, Haji Mak, mari mana? Mari sejik lah. Belajar pada ain dulu sibuk makan gaji kerajaan. Ni dah pecek boleh ngaji. Dah bak benda ni, bak air mani. Haji Mak tak ada bersitik dah air mani. Baru nak belajar bak air mani. Ha dah. Tu tak? Mu kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, mu belajar sekolah umur 7 tahun, belajar dunia akhirat umur 6 tahun. Pasal Allah Maha Besar. Nah, batu bila kata Allahu Akbar, malaikat berkata kazabta, ad-dunya akbar laka. Kamu pembohong besar. Dunia lebih besar di sisimu. Nampak? Islam bukan anti dunia. Islam dia suruh kita cemerlang di dalam dunia. Kita nak peguam, kita nak accountant, kita nak pilot, kita nak macam-macam. Bukan nak tok guru saja. Tapi masalahnya hak cari ilmu dunia ni tak cari ilmu akhirat. Tadilah nak bila semayang tidak betul, walaupun sezaman dengan Nabi, Nabi kata fa innaka lam tusalli. Di sisi Allah kamu belum solat, di sisi manusia memang kamu sudah semayang. Nampak? Sebab tu kita muhasabah diri. Banyaknya kita salah dengan agama. Banyaknya kita cuai dengan ilmu agama. Tanyalah ramai-ramai, ada berapa anak beranak kita? Cik kita bilang, kita 4 beradik, campur mak ayah 6, campur dengan mak saudara 10, campur dengan pak saudara 13, campur dengan anak saudara ada 7 orang, 20 dah, campur pak saudara belah mak tu, campur pak sepupu, anak 2 sepupu, ipak 160 orang. Berapa orang alim? 160 orang. Ada seorang ulama? Tak ada. Happy go lucky belaka 160. Tak? Bayang dalam satu keluarga besar cari-cari ulama tak ada. Dan kita cari pula yang pandai cari duit. Oh ramai gitu ustaz. Pandai belaka. Dah umur 70 dah pergi lagi masjid. 70 dah. Kubur kata mari coming. Rumah kata pergi gerau. 70. Tengok ni budak umur 6 tahun boleh baca khutbah. Di Fatani umur 10 tahun sudah boleh mengajar kitab-kitab Arab. No, pergi jalan ni di Fatani. Sudah boleh mengajar kitab. Umur 10 tahun ingat Alfiyah Ibnu Malik 1000 lebih rangkap syair di dalam dada. 10 tahun umur. Kita 70 tahun baca Fatihah Siratal Labi. Dah. Dunia beres. Dunia kita banyak dah kita dapat. Allah beri benda. Negeri ada negeri, nak anak ada anak, nak bini boleh bini, nak motor ada motor, nak kereta ada kereta. Akhirat ada. Suruh heja nama kita sendiri dalam huruf Jawi tak reti. Macam mana kita nak hadarahkan semula Islamiah kita? Macam mana kita nak kembali gemilang, terbilang dan cemerlang sebagaimana Islam di zaman dulu kala. Dan kan nama kita sendiri kita tak mampu nak eja dalam huruf Jawi. Betul tak? Dah. Dunia tak ada problem dah kita.
Banyak dah nikmat kita ada. Tapi akhirat ni, nah, dunia kita hebat dah. Nah, oh tengok balik raya ha. Nah, esok raya petang ni mak tunggu depan tangga rumah. Pasal apa? Anak-anak dia akan balik ke JB belaka. Nah, 4 orang anak semua kerja di utara Semenanjung. Tak duduk di Johor Bahru. Mak dengan ayah duduk. Petang nak raya, mak tunggu di atas tangga. Pukul 3.30 bunyi. Berhenti depan tangga. Anak aku kancil. Oh. Alhamdulillah anak dia berjaya memakai sebuah kereta Pro 2 kancil. Sedangkan jerang-jerang dia terpegung melihat, kerana jerang-jerang dia yang terdekat paling canggih pun Honda. Anak dia buat balik kancil, bukan kancil biasa, turbo intercooler. Bangga mak, alhamdulillah anak dia boleh ada kenderaan 4 roda, boleh bawa mak jalan-jalan patah lidu. 15 minit mak masuk dalam rumah, siapa pula? Anak aku, cikgu hok mengajar di Ipoh balik juga. Myvi, Allah Rabbi, hebat dah. Nak Myvi sebuah kenderaan hebat, harganya mencecah RM40,000. Nak, alhamdulillah tahniah anak dia cemerlang. 10 minit mak masuk dalam rumah tak dang nak jiruh mandi, siapa pula sebuah lagi. Kereta benda pula ni macam kereta lomba bunyi. Tengok kok tika, anak aku juga hok duduk di Kelantan jual dodo di nu. Alhamdulillah berjaya jadi tokek dodo. Buat balik sebuah kereta untuk golongan bangsawan, Viva Elite. Mu suka pula Elite tu mana bangsawan kan? Tahu tak? Alhamdulillah 3 orang anak berjaya dah sampai boleh ada kenderaan sendiri. Setelah sejam berlalu hampir maghrib, guana anak hak sulung dak balik-balik lagi. Anak dia duduk di Perlis jadi JKK di nu. 5 minit sebelum bang maghrib bunyilah kereta anak sulung balik. Ya dah ni, ya sungguh. Anak dia keluar daripada kereta, dak mati lagi dia. Oh hebat hak ni. Faham? Wajah. Alhamdulillah anak dia 4 orang boleh beli kenderaan. Tahu tak? Tahniah, dak pinjam hak orang, dak payah naik bas, ada kenderaan sendiri. Nak. Tapi bila ayah dia nak mati, tak reti nak buat, pak-pak beradik. Hak pakai kacil pun tak reti nak buat gua ni. Hak pakai wiba pun pening kepala. Hak pakai apa benda Myvi pun tak reti nak buat. Hak pakai wajah pun tak reti nak buat. Ayah dia mata belalak. Nak buat gua ni dok pandai mok, dok pandai. Itulah cemerlang di dunia, tidak cemerlang dengan ilmu akhirat. Walaupun dia tu ada ayah dia bersusah payah sehingga dia cemerlang, dia tak reti nak buat guana bila ayah dia nak meninggal dunia. Akhirnya siapa yang kena? Tok Imam, Tok Bilal di masjid lah. Pergi tanyalah, pergi masjid tanya Tok Bilal, Tok Imam suruh mari tengok ayah ni dah muda reti kok. Ni tanya Tok Imam. Pergi kan? Pak beradik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua ni. Ni lah saya ni lah anak ni. Ayah saya ni. Gua ada tahu mak suruh panggil mari tengok ni, teruk dah kau ni. Tahu dah sebab apa? Dak tahu kau mata nampak gitu dah macam mak kata mungkin nak mampu. Tu masalah. Tak boleh nak buat. Kita lah tu. Tak? Benda akhirat kita tak reti. Benda dunia beres dah kita. Salah siapa? Salah diri kita sendiri. Faham? Kita jahil ilmu akhirat.
Kita alim bak dunia saja. Walakinna aksaran nas ya'lamun. Nampak? La ya'lamun. Dan tetapinya kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Yang ramanya hanya reti dalam perkara-perkara dunia sahaja. Ayat ini nampaknya kena kepada kita sendiri. Nah. Jadi Allah cipta kita ni bukan untuk bermain-main sahaja. Maksudnya bukan larang bermain Islam ni. Tetapi bukanlah bermain sama, berhibur sama. Islam bukan agama larang. Islam ni agama boleh. Yang tak boleh tak banyak, sikit saja dalam kehidupan kita. Yang banyaknya boleh. Islam ni nak cari duit boleh, berpolitik boleh dalam Islam, nak maju negara boleh, bersokang boleh. Tu indahnya Islam. Hiburan boleh, buat musim boleh, nak jadi kaya boleh, nak jadi jutawan boleh. Tu Islam. Moleknya agama kita. Muzik boleh, nyanyi boleh, joget boleh, boleh belaka. Lepas tu diturunkan Nabi, diturunkan kitab untuk mengawal kebolehan tersebut. Kalau sokang begini-gini kalau bolehnya, kalau gini tak boleh. Kalau nak cari duit gini boleh, kalau begini tak boleh. Jangan sampai jadi begini. Kalau nak berhibur setakat ni boleh, jangan lebih pada ni. Tu Islam. Tapi kita duk bermain-main semua. Hok duk tengok TV je dari muda sampai ketua. Tak ada nak belajar, tak ada nak kenal Allah, tak ada nak kenal sifat Nabi. Umur 60 dah, 70 dah, tanya sifat Rasulullah tak tahu berapa. Mu tahu sifat Nabi aja berapa tok 20 sifat Nabi. Dah sifat Allah 13. Dah rukun semayang 6 perkara. Rukun wudu 20 pula dah. Sedangkan kita ini akan masuk ke dalam kubur. Nampak? Dulu tahun 80-an orang mati sakit jantung, umur 80, 70. Masuk era 90-an, 50-an, 40-an. Masuk 2000 milenium, 40 sakit jantung. Masuk 2010, 30 sakit jantung. Terbaru 2013 bulan 12 baru ni 24 tahun sekali je serangan jantung balik awal tu. Makin lama makin muda hok kena serangan jantung. Ada seorang kaya di Kuala Lumpur, bini dia kata balik daripada dinner, duduk buang baju, duduk nyanda kat sofa. Memang kaya dia ni. Kemudian bini dia pergi di dapur, bini dia dengar laki dia batuk 2 kali. Dia pun keluarlah, tengok mati ya. Mati ya. 2 kali batuk, balik awal, game over. Dah. Kalau ada bekal, alhamdulillah. Kalau tak ada bekal, Allahu Rabbi, Masya Allah. Dah ni piti duit banyak ni. Tu bukan bekal akhirat, tu bekal dunia. Duit nak pakai untuk kesenangan dunia. Siapa kat jauh hari jalan raya, tengok depan. Ada duit tak? Ada duit. Okey, bayar tol. Tak ada duit, jalan kampung. Betul tak? Itu untuk kesenangan. Tapi banyak mana sekalipun tinggal. Bekal yang kita bawa untuk perjalanan akhirat bukan duit, tetapi amal ibadat kita, pahala kita. Ada dua-dua, ada duit senang di dunia, ada pahala senang di akhirat. Orang yang kaya dunia akhirat ini orang yang paling bertuah. Nampak? Dah kita baru bercita-cita nak jadi jutawan. Beh kalau ada PT 50 juta, behnya. Beh lah. Mu tengok orang yang dapat dah. Orang yang tersenarai, terkaya di dunia.
Ada orang duit 14 bilion ada, 8 bilion ada. Nah, tetapi Allah hantar dia penyakit. Lalu dia tak boleh menggunakan kekayaan tersebut. Masuk dalam hospital. Cuma dia punya wak istimewa pasal dia banyak duit. Kita hospital kerajaan, kita tak ada duit. Faham? Duduk ramai-ramai atas katil. Kalau nak bangun kau, nak panggil cucu mari. Suruh cucu pulas bawah katil. Faham tak? Naik Tapi kalau orang kaya, dia tak duduk hospital macam kita. Kita duduk hospital sebelah banduang kena gari. Kita duduk sebelah dia. Faham? Nak tidur pun duduk lena. Main ni tembok orang. Tapi kalau jutawan dia duduk hospital biasa. Dah hospital swasta. No, kalau KL no hospital. Nak dekat PJ. No, dekat Ampang Puteri. Tidur satu malam je hospital RM500. Dia punya katil tas, pakai tas. Nampak? Semua pakai tas. Faham? Pakai tangan je, pakai remote. Nak berbau je tu bau. Tu orang kaya. Penyakit sama je. Hak ni penyakit stroke, hak miskin pun stroke. Hak nu tak boleh makan nasi, hak ni pun tak boleh makan nasi. Sama tak? Sama sahaja. Cuma dah ni tak ada duit. Duduk wak ramai-ramai. Kalau nak suruh wak benda-benda kak, panggil Messi. Messi mari. Panggil sama ni. Apa ni orang tua ni? Tak? Kena je kau saja. Nampak? Tapi kalau buat orang kaya 500 semalaman, Messi tak jaga kau. Nak? Messi coming. Okey, Datuk, what happened? Tapi nak khabar, Allah sudah tidak izin dia menggunakan kenderaan di rumah dia. Walaupun dia ada 8 buah kereta, yang paling murah Audi 8 Series. Tu pun bibi dia guna buat pergi beli sayur. Tapi bila Allah tidak izin, dia sudah tidak boleh naik kereta. Walau mahal lagu mana pun, dia naik wheelchair. Tak boleh bawa sendiri. Messi jaga steering. Dia hanya jaga ni. Itu sampai masa amboi, banyaknya duit mung sudah jutawan. Aku baru bercita-cita mung tak boleh dah minum air mani, kerana doktor kata hanya air kosong masuk kot lengan. Betul tak? Dia tengok orang-orang yang jutawan sakit ni, ada masuk air tak? Masuk air juga. Macam kita juga pergi hospital air kosong juga. Pergi hospital orang kaya, air kosong juga. Kita tengok, dia ni orang yang kepak paling kaya dalam Malaysia. Mana air kosong Messi? Kurang-kurang saya berat. Nak, dah air kosong juga. Maka ambillah tazkirah, pengajaran, peringatan. Bahawasanya tidak salah kaya itu. Kerana orang kaya tidak akan masuk dalam neraka sebab dia kaya. Orang kaya masuk dalam neraka sebab dia tidak taat perintah Allah. Begitu juga orang miskin tidak akan masuk ke dalam neraka sebab dia miskin. Tetapi orang miskin masuk dalam neraka sebab dia miskin ibadat pula. Kereta JND 5190, tolong alih. Kalau dah alih, jual. JND 5190. Maka gitulah dengan kita. Semua kita tengok dalam hal dunia, ilmu sangat penting. Mu pergilah kilang mana-mana pun, dia tak akan ambil terus orang kerja. Mesti dia kena latih dulu supaya orang itu ada ilmu, supaya mesin kilang dia tidak rosak. Mugi kilang Proton ke, Isuzu ke, kilang Ketah ke, kilang buat kain ke, kilang apa sekalipun di Singapura ke, tak boleh kita tak ada kemahiran terus mengendalikan mesin, rosak barang orang. Mesti kursus dulu, mesti latihan dulu. Ada orang yang dihantar ke luar negara untuk belajar bab mesin itu 6 bulan, balik ada ilmu tentang mesin itu, baru boleh mengendalikan mesin. Polis atau Kuala Kubu. Sekolah polis, nak jadi polis kena atar Kuala Kubu. Mak tak polis.
Bukan maknanya bila boleh mitok jadi polis, dibagi seseorang pistol, seseorang peluru nautik. Tahniah, anda semua telah berjaya dalam interview menjadi constable. Ambil pistol seseorang, peluru nautik, balik-balik. Minggu depan mari lapor diri. Tengok habis ayam kambing orang yang tembok. Dak, dia atas latih dulu supaya keluar jadi polis yang cekap. Nak jadi bomber, mitok saya nak mitok jadi bomber. Pegawai bomber kata, boleh. Tu nampak kereta bomber, ambil nak kunci, bawa lah pergi. Tak ada, latih dulu pusat latihan bomber. Nak khabar sini kena ada ilmu. Begitu juga dengan semayang kita, dengan hidupan akhirat kita, dengan amal ibadat kita. Ramai mana kita umur dah tinggi dah, banyak dah umur, tak reti baca Quran. Orang Jepun boleh baca surat khabar Jepun. Pasal dia orang Jepun. Orang Jepun tidak malu kalau tak boleh baca surat khabar Tamil. Orang Tamil di India tu dia boleh baca surat khabar Tamil. Orang Tamil tak malu kalau tak boleh baca surat khabar Arab. Orang Perancis boleh baca surat khabar Perancis. Orang Perancis tak malu kalau tak boleh baca surat khabar Jawa. Tapi kita orang Jawi, orang Melayu tak boleh baca tulisan Melayu. Tahu tak? Surat khabar Jawi kalau beri kita macam beri surat khabar Cina, sama je. Dah. Inilah satu bahasa yang tak boleh baca dengan bahasa dia sendiri, iaitu Melayu. Melayu ni dia ada kelebihan dia, ada tempat kurang dia. Kalau bangsa lain dia boleh baca bahasa dia sendiri. Pergilah tanya mana-mana pun orang Thailand, setiap orang Thailand dia boleh baca surat khabar Thailand kerana ditulis dalam bahasa Thai. Kita orang Jawi tak boleh baca surat khabar Jawi. Itu kekurangan orang Melayu. Dan kelebihan dia orang Melayu. Orang Melayu kelebihan yang tak ada pada bangsa lain ialah orang Melayu dia ada muka yang serupa dengan seluruh jenis bangsa dunia. Inilah orang hebat, orang Melayu. Orang Negro ada muka macam Cina? Tak ada. Orang Cina muka macam Negro? Tak ada. Tapi orang Melayu semua muka dia ada. Muka macam orang Cina ada orang Melayu? Ada. Muka macam Bangla? Ada. Muka macam Eskimo? Ada. Muka macam Arab? Ada. Muka macam Mexico? Ada. Muka macam Afrika? Ada. Muka macam Pakistan? Ada. Muka macam pelakon orang putih Hollywood, orang lawa-lawa? Ada. Aku. Nampak? Tapi hak kekurangan tu tak ni lah. Bangsa Melayu lah satu bangsa yang paling ramai sekali mereka tak boleh baca surat khabar bahasa dia sendiri, iaitu surat khabar Jawi. Tahu tak? Bila surat khabar Jawi kita tak reti nak baca macam surat khabar Perancis, begitu juga dengan kitab-kitab Jawi. Itu masalah. Kita kena terima hakikat ni. Bila terima hakikat kereta kita rosak, kita sedia untuk ditukar spare part. Mana baiknya? Jangan marah pomeng. Apalah ustaz ni kata ke orang Melayu. Orang tu lo khabar barang rosak. Kalau kereta kita rosak, pomeng tu khabar kesalahan ataupun kerosakan yang betul, kita setuju tak? Suka kelah pomeng ni. Kereta kita baru mari tu tak berhenti lagi, kita baru nak buka tiket. Kita nak tanya, boleh back kiri ni pomeng? Pomeng tak payah tanya, dia kata boleh. Ni maknanya time micing longgar. Bijak pomeng ni. Aku dah datang berhenti ke kereta dia, khabar dah time micing longgar. Mari motor sekarang kata. Beki lah. Kalau dia beki lambat ni, patah ni tangan pisting ni. Nampak? Mana betul dia kata. Jadi bila kita dengar ulama-ulama tutup guru khabar kesalahan, kekurangan kita, jangan marah. Beki je lah. Pakat belajar ilmu agama pula. Yang pertama sekali ilmu tauhid dalam ilmu fardu ain. Yang kedua ilmu syarak, ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu akhlak, ilmu adab atau dipanggil juga ilmu tasawuf. 3 ni wajib. Apa tujuan ilmu tauhid? Supaya semua kita hidup ni iman kita betul. Dah tu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah lalu dia tidak belajar ilmu tauhid,
Jawabnya, syahadahnya sah, Islamnya betul, dan imannya betul. Kerana mengucap dua kalimah syahadah serta faham dan isbatkan maknanya sudah memadai untuk dia dikira Islam dan beriman. Tetapi dia lepas pada mengucap dua kalimah syahadah, sudah menjadi orang beriman dan orang Islam, hidupnya panjang. Maka hidup yang panjang ini perlukan ilmu akidah, supaya tauhid dua tadi, syahadah tadi, terjamin sampai dia mati, tidak rosak, tidak cacat. Jadi tujuan belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid ni bukan untuk mengislamkan kita, bukan untuk menjadikan orang beriman, tak, supaya iman dan Islam kita ini selamat, tidak rosak sampai kita mati. Dengan ilmu ni lah barulah comel. Nah, batulah kena ada panduan. Mu belilah mana-mana barang elektrik, mesti ada kitab kat dalam dia. Hang, beli laptop baru, ada tak buku menu? Ada tak panduan dia? Tu kitab lah tu, nak suruh kita ikut panduan supaya laptop tu tak rosak. Kita beli pula kipas angin, ada buku kecil sini dia bagi kitab lah tu, panduan tu orang pasang kipas tu biar betul. Maka gitu juga hidup kita ini, Allah turunkan buku menu yang paling betul, namanya Quran. Tapi Quran kita dah ikut buku menu, hak lain kita baca belaka. Beli telefon, ada buku dalam, nak tengok panduan, cara mesej, cara delete mesej, cara Facebook dan sebagainya. Buku-buku, faham? Untuk panduan supaya tak punah telefon kita dan boleh kita guna dengan cara yang terbaik. Maka Quran, buku menu kehidupan umat manusia, kenapa kita tidak guna sebagai panduan hidup? Jadi ginilah ambil keputusan kita cuai selama ni, faham? Kita bersalah selama ini dengan Allah. Allah beri kita terlalu banyak nikmat, tapi kita nak cuai dengan dia. Banyak benda yang kita tak reti. Maka kembali ke pangkal jalan. Iaitu kita mulakan kehidupan baru kita. Doakan banyak-banyak pada Allah. Biar Allah beri panjang umur kita. Mudah-mudahan kita sempat belajar ilmu akhirat, sempat menjadi khalifah Allah di muka bumi, sempat menjadi orang yang membalas budi Allah yang begitu banyak. Ni oksigen yang kita seduk ni milik Allah, bukan milik Tiu Dieng. Ni kita tarik, lepas lega tak? Lega. Tapi kita tak terasa nikmat ini mahal. Lalu kita tidak berterima kasih kepada Allah. Sebab apa? Sebab hari-hari duduk seduk free. Bila kita dah sesak nafas, dah kena penyakit tak boleh nafas, baru kita nak rasa nikmat tu berharga. Sekarang free ya, daripada 20 tahun dulu dah. Tak pernah terima kasih, ya Allah, boleh aku bernafas, ramainya orang tak boleh bernafas. Nak? Jadi ni satu nikmat, tak usah nikmat lain, tak usah nikmat tangan, nikmat mata, nikmat akal, nikmat jasad, nikmat kaki, nikmat apa benda ni, hidup, nikmat isteri, nikmat anak, nikmat kerja, nikmat pakak, tak usah kira lah. Mu bernafas sudah mu tak sanggup dah nak balas budi Allah. Banyaknya kelebihan bernafas. Nak tahu nikmatnya bernafas ni, balik kat gigi seorang-seorang ambil baldi. Nak ada baldi. Orang sini panggil baldi, Terengganu baldi. Sama je hak tulis. Mu bubuh air biar penuh. Bila penuh, mu selang muka dalam tu. Boleh bernafas tak? Tak boleh. Kita tahan lama, baru kita ingat, ya Allah, nikmatnya mu beri aku boleh bernafas. Lalu kita akan boleh bernafas. Nak leganya. Siapa beri izin? Allah Ta'ala. Ini oksigen milik Allah. Maka aku bila aku nak balas budi Allah, takkan nak main sama, suruh mengaji tak pandai, karaoke, tunjuk surat dah, tak usah kata Quran besar, Quran kecil je. Bukan suruh baca Al-Kahfi, bukan suruh baca surah Yusuf, bukan suruh baca surah Lut,
Ni suruh rengang-rengang saja. Wadduha, tunjuk Quran depan muka, baca sikit ni wadu. Tak boleh baca wadduha. Tengok IC sekali Melayu, bawah sikit Islam. Astaghfirullahalazim. Melayu Islam tak boleh baca, surah-surah pendek, bukan surah apa, tunjuk surat depan muka, tak boleh. Pasal apa? Pasal cuai selama ni, tak membalas budi Allah. Nak dah benda pandai. Kalau ada mikrofon karaoke beres, dengar lagu ting ting ting, engkau bidadari jatuh di hadapanku, aduh, beres lalu, biar tak masuk pitching pun. Faham? Nampak tu masalah. Umur 70 tak ada di masjid. Siapa ada masjid? Umur muda-muda 16 tahun, 15 tahun, bawa kitab, duduk ngaji dengan tok guru. Berapa umur? 16, 17, 12. Dah 70, toki mana toki? Toki ada di rumah. Wak Amda tahu tadi duduk joget lambok. Toki gini lagi toki. Faham dah? Nah, dua lagu joget lambok mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mandi gulung dengan kain kapang, buh dalam kotak, bawa bubuh dalam lubang, kambuh, buh batu nesang dua, amin, beres. Naik balik rumah 7 malam tahlil. Malam pertama laksa Singapura. Malam ke-7 nasi minyak. Hak bawah nu balik awal. Marabuka, tak boleh jawab. Katok dengan tokak muka naki, terbelah 2 kepala jenazah. Faham? Lalu ditambung kembali, lalu ditanya, waman nabiyuka, tak boleh jawab, dipukul lagi. Sebut dalam kitab hadis, tongkat muka nakir, pemukul dia untuk memukul mayat yang tak dapat menjawab, diletakkan dia atas bukit batu, hancur bukit. Hang. Dah, bila lagi? SPM kita lepas dah. Tak apa SPM, tak apa SPM, tak apalah, nak buat mana, belajar dah. Masuk bahagian ni pula lah. Pertanian ke, pertukangan ke, kursus mara pula, kerja lah pula, tak ada masalah pun. Ada kontraktor Darjah 3 ya sekolah, pendapatan 100,000 sebulan. Darjah 3 ya sekolah, tak payah sebut nama. Tapi kalau tak lulus SPM, CJ Padang Mahsyar, balik awal tu. Kalau tanya hak tu tak boleh jawab, balik awal kita. Nabi kata la yazalu qadam ibni adam fi yaumil qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak 2 kaki manusia di padang mahsyar nanti di hadapan Allah, melainkan setelah ditanya 4 soalan. Oh, hebat. Tuhan nak tanya, masa muda di mana kamu pergi? Umurmu di mana dihabiskan? Harta ambil daripada mana? Belanja wagi ke mana? Sudah kerja lah kita. Faham? Berat tu. Tak lulu sebelah daripada syurga. Konalak. Dia tak ada 2, 3. Dia 2 je. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'in. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke neraka. Dia jawab, dia masuk neraka pun tak apa, kita sabarlah. Kita orang beriman akhirnya masuk syurga kau. Kalau kita masuk neraka tak lama, 4,000 tahun je kawan aku khabar. Aduh. Dia nak masuk neraka 4,000 tahun. Mu balik kat kita 4,000 tahun, mu buka api dapur gas tu. Bila merah dah tuku dia, mu buang underwear, selok kain, duduk. Jangan duduk 4,000 tahun, 4 second. Bilang 1 sampai 4. Dengan tuku-tuku lagi dekat hospital. Lekat di punggungmu. Tak? Jeng habis kita. Memang tak boleh hanuk nikah. 4 saat kena api dapur.
Sedap dia. Tak apa, kawan saya kabur, kita orang Islam kalau masuk neraka, kita keluar jugalahnya. Tak lama, 4,000 tahun je kita duduk dalam api neraka. Hodoh, 4,000 tahun. Nak 4 saat pun tak cabut habis kulit-kulit. Tu orang kena ezah budak-budak naik motor, bawa awek belakang. Dah awek pakai skirt. Padang muka. Nah, pakai skirt bila siapa di bandar nak turun, kena dia ezah. Nah, gitu ke kena betih awek. Tak siapa 4 saat, 0.4 second. Faham tak? Kulit awek lekat di ezah. Jadi stiker Yamaha. Faham tak? Betul tak? Tak siapa 1 saat. Bayangkanlah, Nabi cerita orang yang paling ringan di dalam neraka ialah seorang laki-laki. Dia ni paling ringan sekali di dalam neraka kerana dosanya hanya lebih sedikit daripada pahala. Lalu dia tidak mendapat syafaat, lalu dikenakan neraka sekejap saja. Apakah seksaan dia? Nabi cerita dia hanya diseksa dengan memakai 2 sepasang kasut daripada besi api neraka. Dia kena pakai kasut tu saja. Bila dia pakai, dengan sebab panasnya kasut, otaknya menggelegak seperti makanan di dalam periuk kerana terlalu panas. Lalu dia mengatakan dia yang paling seksa di dalam neraka. Hancur habis kulit-kulit dia. Faham? Kerana panasnya kasut. Sedangkan Nabi kata dia yang paling ringan di dalam neraka. Bayang orang hak jenis minum arak, hak tak bertaubat. Bayangkan hak jenis berjudi, jenis tak semayang. Allahu Rabbi. Nak, sebab tu taubat. Allah Maha penerima taubat. Allah tak heran kita buat dosa pasal kita lemah. Allah heran kenapa kita tak mau bertaubat. Sedangkan Allah ni boleh terima taubat kita anywhere, anytime, any place. Nak taubat tak perlu pergi masjid. Kat traffic light je, bawa motor. Dang. Aku bertaubat, aku makan pi kuda selama ni, ya Allah. Ampunkan dosaku. Aku tak bodoh main pi kuda gini, haram. Aku takut padamu, ya Allah. Allah ampun dia. Belum lagi naik lampu hijau, merah lagi. Sudah Allah ampunkan dosa. Walaupun masih dia taubat pakai seluar pendek. Faham? Baik dah Allah. Baik. Tapi apa kita tak mau taubat? Macam budak ni kata tadi bodoh. Faham? Ya qalilal akli. Kita ni orang kurang akal. Pasal apa? Duk ingat ke dunia main sama. Nak sokang lah. Yang sampai telanjang tu bunda. Kan kita orang Islam boleh sokang, tapi jangan telanjang. Ni gak main terjun papan anja, pakai seluar sikit. Puang ni seluar sikit. Habis orang tengoklah sokang. Buka channel 1, peserta yang keempat daripada Nigeria akan membaca daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 18 sehingga ke ayat 26. Dah best musabakah. Tung. Sukan Olimpik bersambung pula malam ini. Peserta keempat terjun papan anjal. Ayah haji masuk spek. Pasal ni tunjuk orang. Haram tak? Haram pun tengok juga. Hadis kata man mala'a ainahu minal haram. Nampak? Man mala'a ainahu min haram, mala Allahu ainahu min jamri jahannam au kama qala. Barang siapa yang membuka 2 matanya melihat benda yang diharamkan oleh Allah, Allah akan sumbat 2 matanya dengan bara daripada api neraka nanti. Rasa panas ke tak api neraka? Rasa tak tahu panas ke tak? Tak yakin lagi. Tak yakin balik lagi ambil obat nyamuk. Faham? Hak lekarang tu buka mata jolok 5 minit. Tak? Memang 5 minit kasih selamat amu. Tu baru api obat nyamuk. Bayangkanlah. Maka atta ibu aniz zambi kaman la zambalah. Siapa yang berasa menyesal lalu dia bertaubat pada Allah, dia menjadi budak-budak yang tidak ada dosa. Untungnya kita orang Islam, Allah boleh ampunkan kita malam ni juga, jangan tunggu esok. Jadi nak bersokang, tutup aurat. Nak
Dah tadi ustaz kata joget boleh ke joget dalam Islam? Boleh. Hak haram haram, hak haru. Dah ada kok joget dak haram ada. Joget dengan depan bini kita tak ada masalah. Kita tengok tok kita siapa boleh? Bini kita joget boleh tak? Kita tengok disco. Boleh balik lagi. Dengar tu ustaz khabar. Isteri kalau joget tak haram. I nak tengok you joget mana ni. Okey, joget. Okey, buang kain. Okey. Halal tak? Halal. Lepas tu kita kahwin dengan bini kita. Halal. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Halal. Aurat tak ada. Boleh tengok belakang. Mu nak tengok mana? Side mirror, bumper depan, bumper belakang, brake. Boleh tengok belakang. Indahnya Islam. Betul tak? Yang boleh tengok perempuan lain telanjang tu apa? Kaki mu nak kena cocok mara api neraka lah mata mu. Tengok hak tu, hak halal di rumah mu. Nak? Maka gitulah bila kita belajar tauhid untuk jaga akidah kita jangan rosak. Untuk kita mati dalam keadaan selamat iman kita. Yang kedua ilmu fiqh supaya betul semayang kita, ibadat kita, cara kita bertaharah. Kerana kadang-kadang orang bak air pun tidak reti. Tanya air mustakmal air benda. Air mustakmal ni air macam air salji pulak dah. Tu kata belajar tak rugi kita. Belajar dunia untuk lulus SPM dunia. Belajar akhirat untuk lulus SPM akhirat. Sijil padang mahsyar. Kalau tak reti, tak betul, tak jadi ibadat kita. Haji pun kita punah jahanam habis. Sedangkan kita ada 5 rukun Islam untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Dah kalau semayang kita rosak dah, habis punah jahanam. Dah kalau tak belajar nak betul kan dia semayang. Tak belajar. Kalau kita jadi imam, ni imam ni. Bila kita imam tu batal, imam tu keluar daripada sah. Ataupun orang yang duduk perekat duduk dalam sah, bila batal dia ada cara nak keluar ke belakang. Nak keluar tepi tak boleh, penuh panjang sah. Nak keluar kat ni panjang juga sah. Keluar straight lah. Kita belah sah di belakang. Ni ulama tok guru ajar. Kita tengah mayang, nak batal dah. Jangan semayang. Kita pusing tengok ada sah penuh di belakang. Maka kita holok tangan gitu, orang yang tengah semayang sunat buka gitu. Faham? Sunat buka biar dia lalu. Kalau dia mengaji. Tapi kalau dia tak mengaji, orang holok tangan dia pun semua Allah. Ada? Itu masalah. Jadi banyak sangat benda-benda tak pandai. Nampak macam ustaz dah, tak pandai. Nampak macam tok guru dah kelibat, tak pandai rupanya. Sebab tu penting ilmu. Kita sebut la ilaha illallah sekali ada ilmu, alhamdulillah dapat pahala. Sebut subhanallah sekali je ada ilmu, Allah terima. Sebab tu Nabi kata subhanallah tamlaul mizan. Siapa sebut subhanallah penuh timbangan di hari akhirat. Tapi kalau tak ada ilmu, dia ambil sebeh dia, kayu kokar, dia pun tarik. Salah. Benda ni mu sebut benda. Alhamdulillah. Wakabak. Ambil tasbih tu letak kat tekak dia, jeru. Biar jelek gitu. Ni bid'ah belaka. Sebut molek-molek. Kalau tak mau sebut banyak satu tak apa. Subhanallah tamlaul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamlaani. 2 kali sebut subhanallah sekali. Sebut pula alhamdulillah. Penuh 2 timbangan pahala di hari kiamat. Dah kita takbir salah. Bismillah dah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dah ba mana? Huruf ba. Nampak? Al-ba fi basmalah ijma'un. Nampak? Huruf ba pada bismillah tu ijma'. Sahabat Nabi. Tak ada tinggal. Tapi kita ditipu oleh syaitan. Nak baca macam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mana huruf ba? Tidak sah Fatihah dia. Kerana Fatihah mesti ada 156 huruf.
daripada ba sampai nun, dalin, tiba-tiba bismillah. Beri salam tak betul ada. Waalaikum. 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 Beri salam. Salam ni ada 3 jenis. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang afdal sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ulama membenarkan juga jika salam sahaja dengan bermaksud Assalamualaikum. 3 je boleh. Pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun sekurang-kurangnya salam. Nah, kita tak. Waalaikum. Waalaikum. Kenapa? Mari mana ni? Arak mana? Arak plastik ke arak Syuaib ni? Sebut molek-molek ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau tak mau panjang, Assalamualaikum. Pendek boleh? Assalamualaikum. Boleh? Tak? Waalaikum. Waalaikum. Okey, baik. Waalaikum. Nampak? Ambil telefon tu lepuk atas muka. Faham? Ucapan sunnah sebut molek-molek nah. Ni baik. Nak khabar kena belajar. Tak ada rugi apa-apa, tak kena bayar free. Ni malam ni mari dengar free. Pergi dengar di masjid free. Dia tak ada tiket. Kalau ustaz tu minta tiket, bahang dengan mikrofon lah mulut ustaz. Sumbat ke dia. Faham? Belajarlah kita, sebab dunia kita belajar dah, siap dengan tuition. Akhirat pula, kerana kita sedang berjalan untuk ke alam yang ketiga, alam barzah namanya. Kita akan masuk dalam kubur. Kam min fata yumsi yusbihu amina, faqad akfanuhu, faqad nusijat akfanuhu fahwalam yadri. Kata syair Arab, betapa ramainya orang muda-muda, laki-laki dan perempuan bermain-main tidak sedar diri, sedangkan kain kapan mereka sudah siap dijual di kedai-kedai, mereka tidak perasan. Bila mati tak payah nak tanam kapah kerana nak buat kain kapang, kerana kain kapan kita semua sudah ada dijual di kedai. Mu nak berapa meter? Faham tak? Ada belaka. Randa pun ada dah. Kalau gemuk 80 kilo, saiz 22. Nampak? Kalau kecek-kecek sedang-sedang molek orang, saiz 18 randa. Usung, masa usung tu lah Nabi cerita, iza wudi'atil janazatu ala aqabihim, apabila diangkat mayat lalu diletak di atas belakang bahu-bahu manusia untuk diheret pergi ke kubur, in kanat salihatan, jikalau mayat itu orang yang saleh, orang yang jaga agamanya, maka qalat, mayat itu akan kata, qaddimuni, cepat bawa aku pergi, cepat bawa aku pergi kubur. Wa in kanat ghaira zalik, jikalau mayat itu tidak baik, mayat minum arak, dulu berjudi, dulu kaki nyanyi je tak kenal tika semayang, dulu kaki main sokang teledah aurat merata rawa sekali, tidak bertaubat kepada Allah, dulu kerja merampok, mencuri, menyamu, dulu menipu tanah orang, dulu macam-macam dia buat perkara-perkara yang haram, dia dah tidak bertaubat. Maka dia kata, ya wailata, celaka sudah aku pada hari ini. Ainama tadhabu nabi, kepada mana kamu nak bawa aku pergi. Yasma'u sautaha kullu syai' illal insan, semua hayawan-hayawan mendengar rintihan mayat di dalam keranda, melainkan manusia. Lau sami'a la sa'iqa, jikalau manusia dengar mayat berkata-kata, nescaya pengsanglah manusia kerana ketakutan. Mayat yang kita bawa pergi kubur tu dia bercakap-cakap. Kucing dengar, ikan dengar, burung dengar, segalanya dengar, melainkan kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita bawa dah pergi kubur. Tak bawa, baru akak. Okey, 1, 2, 3, bismillah. Okey, ready nak jalan Mayat bunyi dalam, hei, nak pergi mana ni? Kita pun biung melepor, lari gitu balik. Faham? Tak ada orang nak bawa mayat pergi kubur. Ini rahmat Allah. Maka macam-macam dah cerita. Start balik kita, baruilah tekad untuk dalami ilmu agama. Biar kita umur 60 pun
belajar baca alif beta. Mudah-mudahan nombor kita 62, 72 kayak gini boleh baca Quran. Saja-saja malam rumah boring, ambil kitab Quran boleh baca, cari pahala. Satu huruf 10 pahala. Bayangkanlah. Nak tak rugi sedikit pun. Nah, sedangkan orang-orang yang muda-muda, budak-budak hafal Quran. Orang buta boleh baca surah Yusuf dalam dada, Al-Kabut dalam dada. Nak, padahal dia buta. Kita mata celek, siap ada motor besar lagi, kereta 6 buah, tak boleh baca Quran. Beri Quran macam beri buku Perancis kat dia. Tak boleh baca. Balik awal. Jadi tanam tekad balik, ya Allah, aku banyak salah denganmu, aku start baliklah, perbetulkan harian aku biar jadi betul, biar jadi molek. InsyaAllah kita ada sejam lagi boleh untuk jawab soalan. Sebelum tu saya diwakilkan oleh pihak sekolah tahfiz Al-Irfan untuk melancarkan kutipan derma. Tujuannya untuk penubuhan sekolah rendah Islam tadilah. Jadi baju Jabatan Amal akan mengutip derma daripada tuan-tuan dan puan-puan yang akan kita gunakan untuk pembangunan sekolah rendah Islam tahfiz Al-Irfan. Petugas memulakan tugas sekarang. Semalam apa? Semalam. Dia pakai sumpit Terengganu. Karung warna hijau ni. Banyak teh hijau. Semalam datang 20,000 lah. Semalam di Kampung Cahaya Baru untuk Surau Al-Bararah, kutipannya RM20,000. Alhamdulillah. Tok Imam, Tok Bilal AJK Surau Bararah tak mampu, hanya mampu ucap terima kasih. Kerana yang mampu bayar Allah Ta'ala. Pelancaran. Ada tak banti perasmian sikit. Lancar pungutan domba. Baik. Kita nak tarik ni pula pelancaran derma, tabung kutipan derma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Comel juga aku. Tu dia. Lindu buat ni tepi ni betul. Tak nampak. Tepi. Tu dia. Depan tu. Ni gambar. Kita nak masuk di sini. Depan. Baik. Baik, sambil-sambil kita menderma, sambil-sambil kita tengok guana pula ni orang JB yang tahu soalan malam ni, guana cerita. Semalam Janggut pun tanya juga ori ke dok. Soalan yang ada depan saya ni lebih kurang 60-70 soalan. InsyaAllah kita akan jawab sekadar mana yang kita mampu. Mudah-mudahan daripada jawapan yang kita dapat nanti kita kongsi-kongsikan ramai-ramai.